Selama sejahtera, kumpulan kami akan berkongsi tentang template bijak tolak saya ataupun dinama sebagai BTS. Menurut Sabri Ahmad, Tengku Jawawi, Tengku Zainal dan Aziz Omar pada 2006, subjek matematik ini sentiasa dianggap sebagai subjek yang susah untuk dikuasai. Pemikiran seperti ini menyebabkan murid-murid sentiasa tidak yakin dan susah untuk menguasai topik-topik dalam subjek matematik. Sebagai guru matematik, kami sentiasa mendapati bahawa murid-murid menghadapi masalah semasa membuat soalan operasi tolak, terutamanya operasi tolak pengumpulan semula. Oleh itu, inovasi ini dijalankan untuk membantu murid-murid menyelesaikan masalah mereka, iaitu susah untuk menguasai operasi tolak pengumpulan semula. Terdapat 3 masalah yang dihadapi oleh murid, iaitu murid sukar memahami konsep tolak melibatkan pengumpulan semula, dan murid sering melakukan kesilapan semasa menyelesaikan soalan operasi tolak melibatkan pengumpulan semula. Yang ketiga, murid sering keliru terhadap nilai tempat untuk melakukan proses peminjaman. Contohnya, murid-murid tidak tahu mana tempat yang betul untuk membuat peminjaman dan berapa nilai yang boleh dipinjam. Tujuan inovasi tersebut dijalankan adalah untuk membantu murid-murid menguasai konsep pengumpulan semula. Murid-murid diharapkan untuk mengurangkan kesalahan mereka semasa membuat operasi tolak pengumpulan semula. Dan yang ketiga, inovasi tersebut dibuat bertujuan untuk membantu mengurangkan kekeliruan murid, iaitu membantu murid lebih peka terhadap nilai tempat semasa melakukan peminjaman. Objektif inovasi tersebut adalah untuk membantu meningkatkan penguasaan murid terhadap konsep pengumpulan semula, dan yang kedua, membantu mengurangkan kesalahan murid semasa menyelesaikan soalan operasi tolak yang melibatkan pengumpulan semula. Kumpulan sasaran inovasi tersebut adalah 5 orang murid pertama tahun 4 yang terdiri daripada 3 orang murid lelaki dan 2 orang murid perempuan. Murid-murid tersebut mempunyai masalah untuk menguasai kemahiran tolak pengumpulan semula. Seterusnya, kita beralih kepada kronologi pelaksanaan inovasi ini. Pada langkah pertama, kami membincangkan masalah apa yang ingin kami atasi. Sebagai contoh, kami telah memilih tajuk tolak dalam lingkungan 10,000 dengan mengumpul semula. Langkah seterusnya, kami membuat perbincangan tentang penghasilan alat inovasi matematik dan mengagihkan tugasan bagi setiap kumpulan. Seterusnya, kami membuat percubaan bagi inovasi BTS yang dihasilkan dan memperbaiki kekurangannya. Seterusnya, kami menggunakan BTS kepada responden dan mengumpulkan data melalui responden tersebut. Seterusnya, kami mengemas kini data yang dikumpulkan dan menyediakan PowerPoint untuk pertandingan. Seterusnya, langkah yang terakhir, kami membuat semakan terakhir bagi kandungan PowerPoint dan bersedia untuk menghantar PowerPoint tersebut. Berikut merupakan gambar inovasi yang telah dihasilkan oleh kumpulan kami. Gambar raja yang di sebelah kiri merupakan inovasi yang pertama dihasilkan oleh kumpulan kami, yang mana boleh dilihat terdapat kotak oranye yang bertingkat-tingkat yang mana ia agak mengelirukan murid. Oleh itu, kami telah melakukan refleksi sekali lagi dan perbincangan untuk menambah baik inovasi yang telah dihasilkan, dan di gambar raja di sebelah kanan merupakan inovasi BTS yang terkini. Baiklah, jom kita lihat cara penggunaan kit BTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan dengan cara penggunaan template BTS. Saya akan berikan satu contoh soalan dan saya akan tunjukkan cara penggunaannya sekaligus menerangkan apa fungsi setiap kotak yang diletakkan dalam template ini. Okey, baiklah. Contoh soalan yang saya akan berikan adalah 2173 tolak 725. Jadi kena buat dari rumah dahulu. Okey. 3 tolak 5. Ini adalah fungsi garis nombor yang diletakkan di sini.
untuk murid tahu urutan nombor yang betul dan fungsinya juga adalah untuk melakukan operasi tolak. 3 tolak 5, 3. Murid bulatan nombor 3 dan 5. Jadi 3 tolak 5. 3 di bawah tolak yang di atas. Di bawah maksudnya kecil, di atas besar. Jadi di sini murid tahu 3 tolak 5. Yang kecil tolak yang besar, di atas tak boleh. Jadi apa yang murid perlu buat adalah murid kena pinjam dari kawan rumah sebelah. Rumah sebelah rumah 10. Jadi murid kena pinjam. Pinjam 1 dari rumah 10. Jadi 7 pinjam 1. Dia pinjamkan 1, letak di kotak yang kecil di hadapan nombor 3. Okay, 7 ni bakinya tinggal 6. Jadi di sini murid sudah tahu nilai 3 tadi diletakkan 1 jadi 13. Sini selalu timbul masalah apabila murid letakkan 1 di atas. Okay, di sini murid letakkan 1 di atas, jadi dia akan tambah. 3 tambah 1, 4. 4 tolak 5. Tak boleh lagi. Kadang-kadang dia orang akan tolak, murid-murid ni akan tolak dari bawah ni tolak atas. Sebab tak boleh. Dia orang masih tak tahu lagi fungsi sebenar nombor 1 tu. Jadi sebab itu kami letakkan kotak kecil di bahagian hadapan untuk murid letakkan 1. 13, murid akan bulatkan 13 dan tolak 5. Murid akan gerakkan 5 kali ke bawah. Jadi gerakkan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Anak panah berhenti di nombor 8. Jadi 13 tolak 5 jawapannya adalah 8. 6 tolak 2 adalah 4. Jawapannya adalah 4. 1 tolak 7. 1 tolak 7. 1 di bawah, tolak 7 di atas. Murid sudah tahu. Di bawah tak boleh tolak di atas. Jadi kena pinjam dari rumah sebelah. Ini rumah ratus kena pinjam dari rumah 1000. Jadi 2 tolak 1. Kita pinjamkan kawan ke sebelah. Okey, 1 diletakkan di kotak kecil. 1 tadi jadi 11. Okey, 2 ni dia jadi 1 sebab kita sudah pinjamkan kepada kawan sebelah. Okey, 11 tolak 7. Jadi murid akan bulatkan nombor 11. Tolak 7 ke bawah 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhenti di kotak nombor 4. Jadi jawapannya adalah 4. Dan 1 ni tidak kawan lagi dia mau tolak di bawah ni. Jadi murid akan turunkan sahaja. Itulah cara penggunaan template BTS. Berikut merupakan kos penghasilan bahan template inovasi BTS ini. Untuk menghasilkan inovasi ini, terdapat beberapa sahaja item yang diperlukan, iaitu kertas A4. Sehelai kertas A4 kami anggarkan 20 sen sahaja, pembalut lut sinar 40 sen dan kita perlu mencetak yang mana kami anggarkan 50 sen. Jadi, anggaran jumlah keseluruhan adalah RM1.10 sahaja, yang mana RM1.10 ini boleh dibahagikan kepada 2 kerana satu helai A4 boleh dibahagikan kepada 2 template, menjadikan jumlah keseluruhan bagi satu template BTS adalah 55 sen sahaja. Seterusnya, kita beralih kepada keberkesanan inovasi terhadap PDPC. Baiklah, berikut merupakan graf perbandingan ujian skor 1 dan ujian skor 2. Seperti yang boleh dilihat, yang berwarna biru merupakan skor ujian 1 yang mana intervensi belum dilaksanakan. Penggunaan BTS belum dilaksanakan terhadap responden. Boleh dilihat di sini, seorang murid tidak berjaya menjawab satu pun soalan dengan betul. 2 orang murid menjawab satu soalan dengan betul dan 2 orang lagi murid menjawab 2 soalan dengan betul. Seterusnya, setelah intervensi dilaksanakan, setelah penggunaan BTS telah dilaksanakan terhadap responden, berlaku peningkatan yang sangat ketara terhadap murid. 2 orang murid
telah menjawab 4 soalan dengan betul dan 3 orang murid lagi telah menjawab semua soalan, kelima-lima soalan dengan betul. Oleh itu, graf ini jelas menunjukkan bahawa penggunaan BTS ini mampu meningkatkan penguasaan murid terhadap konsep pengumpulan semula. Seterusnya merupakan gambar rajah yang menunjukkan bahawa kesalahan yang dilakukan oleh murid dalam menyelesaikan operasi tolak melibatkan pengumpulan semula. Setelah intervensi dilaksanakan dengan menggunakan template BTS ini, menunjukkan bahawa penguasaan murid terhadap operasi tolak melibatkan pengumpulan semula meningkat, yang mana kita boleh lihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh murid pada sebelum ini dapat diatasi. Jadi, ini membuktikan bahawa objektif 2 iaitu BTS membantu mengurangkan kesalahan murid semasa menyelesaikan soalan operasi tolak dengan mengumpul semula tercapai. Berikut merupakan lembaran kerja yang dibuat oleh murid-murid sebelum dan selepas menggunakan template BTS. Melalui inovasi yang telah dihasilkan oleh kumpulan kami ini jelas menunjukkan bahawa terdapat peningkatan penguasaan murid terhadap operasi tolak dengan pengumpulan semula. Seterusnya, pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah menjadi lebih efektif dan berkesan. Perancangan pada masa hadapan agar kumpulan kami dapat menyebarluaskan inovasi ini kepada guru-guru subjek matematik yang lain. Tidak kira guru perdana, guru PPKI, guru pemulihan ataupun guru prasekolah. Seterusnya dapat menyebarkan template ini kepada ibu bapa agar dapat membimbing anak-anak mereka di rumah dan boleh juga disebarluaskan kepada murid-murid dari sekolah lain. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.